A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey, apa khabar murid-murid tahun 3 SK Berjaya? Okey, jadi Ustaz harap kamu semua dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Okey, hari ini kita dalam minggu yang ke-17. Dalam minggu yang ke-17 kita masih dalam tempoh PDPR. Okey, jadi hari ini kita masuk bidang Al-Quran. Untuk bidang Al-Quran tilawah, kamu insya-Allah dah belajar tentang membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Asr. Jadi Ustaz nak kamu lancarkan surah Al-Kafirun serta surah Al-Asr ni, dan kalau boleh hafal. Kalau yang dah hafal, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita akan masuk bidang Al-Quran, kefahaman suratul Fatihah. Ustaz maklum, insya-Allah kamu semua sudah tahu apa itu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni wajib kita baca dalam solat fardu. Solat fardu ada 5 waktu. Solat subuh ada 2 rakaat, solat zuhur ada 4 rakaat, solat asar ada 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, solat isyak ada 4 rakaat. Maknanya setiap hari ni kalau kita jumlahkan surah Al-Fatihah yang wajib kita baca dalam solat fardu ni ada 17. Okey, jadi buka muka surat 26. Buka muka surat 26. Okey, sila buka muka surat 26. Okey, muka surat 26, unit yang kelima, kefahaman suratul Fatihah. Okey, baca dan faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, itu tadi surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah mengandungi 7 ayat, termasuk Bismillahirrahmanirrahim 1 sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Okey, berapa kalikah kamu wajib membaca surah Al-Fatihah sehari? Tadi Ustaz dah sebut tadi, kita ada 17 kali. 17 kali kita wajib membaca surah Al-Fatihah dalam sehari. Bila wajib bacanya? Ketika dalam solat fardu. Solat fardu, solat subuh ada 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, tambah asar 4 rakaat, tambah maghrib 3 rakaat, tambah isyak 4 rakaat, semuanya ada 17. Okey, kamu faham tak gambar ni dalam solat? Selepas solat berdoa, ketika masa lapang dalam solat, kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Termasuk rukun yang 13 tu. Kalau kita tak baca surah Al-Fatihah, maka solat tidak sah, kecuali bagi mereka yang mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Bagi mereka yang baru memeluk agama Islam dan belum mampu membaca surah Al-Fatihah. Lepas tu ada gambar selepas solat kita berdoa. Kita berdoa dalam Al-Fatihah pun ada anjuran untuk kita berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maksudnya selepas solat kita dianjurkan untuk berdoa selepas solat. Hanya kepada Allah tempat kita meminta. Lepas tu ketika masa lapang, kita dah belajar ni, kita masa lapang kita isi dengan perkara-perkara yang baik. Okey, seterusnya muka surat 27. Ada gambar kita baca surah Al-Fatihah sebelum belajar. Sebab tu kadang biasa-biasa kalau cikgu-cikgu ke ustaz-ustazah ke, bila masuk kelas, berdiri bagi salam,
dianjurkan untuk baca surah Al-Fatihah. Selepas baca surah Al-Fatihah, kita mohon pertolongan Allah SWT. Kita mulai majlis dengan surah Al-Fatihah. Permulaan majlis maknanya sebelum belajar memohon pertolongan Allah. Permulaan sebelum belajar. Okey, murid-murid, sebelum kita masuk ke pembelajaran baru pada hari ini, kita hendaklah baca surah Al-Fatihah. Ataupun masa nak doa, dipersilakan kepada Ustaz Azril untuk membaca doa. Ustaz pun naik ke pentas sebelum baca doa sebut Al-Fatihah, kan? Lepas tu permulaan majlis. Macam biasa kalau MC, sebelum kita memulakan majlis pada kita hari ini, marilah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Jadi kita dah baca Al-Fatihah ni dalam bahasa Arab, kita nak tahu jugalah apa maksud suratul Fatihah dalam bahasa Melayu. Maknanya kalau kita dah tahu, maknanya kita lebih, insya-Allah kita lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan surah Al-Fatihah ni. Okey, maksudnya ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang keempat, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maksudnya engkaulah sahaja yang kami sembah dan kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Engkau ni maksudnya Allah lah. Engkaulah, yakni Allah sahaja yang kami sembah dan kepada engkaulah, yakni Allah sahaja kami memohon pertolongan. Ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iaitu jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kita tengok ayat 1 sampai 4, tulisannya warna merah. Apa maksud warna merah? Isi kandungan surah Al-Fatihah. Ayat warna merah, puji-pujian kepada Allah SWT dan membesarkan keagungannya. Ayat yang kelima, tulisannya warna hijau. Apa maksud warna hijau? Ikrar, mentauhidkan Allah SWT. Maksud pengakuan, ikrar kita untuk mentauhidkan Allah SWT. Apa maksud tauhid? Bahawa kita beriman bahawa Allah itu esa, Allah itu tunggal, tak ada yang lain yang sama macam Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus ayat yang ke-6, yang ke-7, tulisan dia warna biru. Apa maksud warna biru? Doa diberikan hidayah dan berada di jalan yang diridai Allah SWT. Doa, ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah. Bukan jalan yang bengkak-bengkok dalam bab iman, akidah. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 28. Teliti dan faham. Kamu baca betul-betul, lepas tu kamu faham. Tak faham, bolehlah mesej tanya dengan ibu bapa ke, tanya dengan abang kakak kamu atau kawan-kawan yang tahu, ataupun boleh tanya dengan ustaz nanti. Okay, yang pertama bersama-sama dengan kita dalam rancangan tarbiyah pada hari ini ialah Ustaz Harun. Bolehkah Ustaz menerangkan pengenalan suratul Fatihah? Okay, Ustaz ni pun jawab nombor 2. Suratul Fatihah ialah surah Makkiyah, mengandungi 7 ayat. Surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah yang bermaksud pembukaan, kerana surah ini ialah surah yang pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah juga dikenali sebagai Ummul Kitab. Yang ketiga, membaca suratul Fatihah adalah salah satu rukun solat. Maknanya, kita membaca surah ini sebanyak 17 kali sehari semalam. Rugi kalau kita membacanya tanpa menghayati isi kandungan surah ini. Okey, maknanya dalam muka surat ni, terima kasih Ustaz atas penjelasan. Okey, muka surat ni dijelaskan tentang mukadimah ataupun pengenalan tentang suratul Fatihah. Okey, kita balik.
Suratul Fatihah ialah surah Makkiyah. Apa maksud Makkiyah? Surah ini diturunkan di Mekah. Untuk pengetahuan murid-murid, penurunan wahyu ni berada di dua tempat. Yang pertama di Mekah sebelum Nabi berhijrah. Selepas Nabi berhijrah, wahyu pun turun di Madinah. Ayat-ayat Al-Quran atau wahyu yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah berhijrah dikenali sebagai surah Makkiyah. Manakala ayat atau wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, selepas Nabi berhijrah ke Madinah ataupun Rasulullah menetap Madinah, dipanggil atau dikenali sebagai suratul Madaniyah. Okay, dan surah Al-Fatihah ini mengandungi 7 ayat. Surah ini dinamakan Al-Fatihah yang bermaksud pembukaan. Nanti kalau kawan-kawan tanya ke, sesiapa tanya, mak ayah tanya ke, "Dek, apa maksud surah Al-Fatihah tu?" Maksudnya surah tu maksudnya pembukaan. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Kerana surah ini ialah surah yang pertama sekali dalam Al-Quran. Surah yang pertama sekali dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Satu lagi, nama lain Al-Fatihah juga dikenali sebagai Ummul Kitab. Nanti kalau kamu dengar perkataan Al-Fatihah, Ummul Kitab, itu sama je. Ummul Kitab. Apa maksud ummu? Ummu ni maksudnya ibu. Ibu pun boleh, induk pun boleh. Kitab maknanya ibu kitab, induk kitab. Maknanya surah Al-Fatihah ni dalam Quran ada juga dikenali sebagai Ummul Kitab, ibu segala kitab dalam Quran. Maksudnya dalam Al-Quran tu semua dah terkandung ringkas dalam surah Al-Fatihah. Lepas tu Ustaz Harun juga menjelaskan bahawa surah Al-Fatihah ni salah satu rukun solat, seperti mana yang Ustaz dah sebut. Rukun solat ada 13 dan surah Al-Fatihah ni termasuk dalam rukun. Maknanya kalau Al-Fatihah ni kita tak baca, maka solat kita tidak sah. Okey, dan telah dimaklumkan juga bahawa kita wajib membaca 17 kali surah Al-Fatihah sehari semalam dalam solat. Maknanya kalau kurang, maknanya solat kita tak sempurna lah. Okey, seterusnya maksudnya Ustaz ni dia kata rugi kalau kita membaca tanpa menghayati isi kandungan surah ini. Maknanya kalau kamu 17 kali sehari semalam membaca surah Al-Fatihah, kan, lepas tu kamu boleh pula memahami apa maksud-maksud daripada surah Al-Fatihah, itu yang paling terbaik. Sebenarnya kalau baca Quran pun tanpa tahu maksud, insya-Allah dapat pahala. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita tahu lagi maksudnya, itu lagi mantap, insya-Allah. Okey, seterusnya muka surat 29. Apa pengajaran surah Al-Fatihah? Okey, apakah pengajaran daripada surah Al-Fatihah? Okey, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan surah Al-Fatihah. Apa dia yang pertama? Puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membesarkan keagungannya. Yang pertama, pengajaran. Apakah pengajarannya? Mulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah. Basmalah ni maksudnya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sering mengucapkan Alhamdulillah. Maknanya kita puji, poin dia kita puji Allah SWT. Kita dapat rezeki ke, dapat kejayaan ke, dapat apa semua, kita puji Allah SWT dulu. Contohnya kalau Bismillah ni kita nak membuat satu pekerjaan, kita mulakan dengan baca Bismillah. Kita ingat Allah. Contoh kalau Ustaz nak pergi sekolah, Ustaz nak bawa kenderaan, paling-paling ringkas pun baca Bismillahirrahmanirrahim, kan? Sampai sekolah dengan selamat, ucapkan Alhamdulillah, segala puji-puji bagi Allah. Macam contoh kalau kita nak makan, sebelum kita makan minum, kita baca Bismillah, kan? Dah habis saja kita makan minum, kita dah kenyang, apa semua, segar badan apa semua, dia sebutkan Alhamdulillah. Maknanya sebaik-baiknya kita mulakan setiap pekerjaan tu dengan Bismillah dan disudahi dengan Alhamdulillah. Macam lagu Raihanan, dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Itu lagu Raihan Nasyid. Okay, yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim.
Maha pemurah lagi Maha penyayang. Allah tu Maha pemurah dan Allah tu juga Maha penyayang. Ustaz, beza ke? Pemurah penyayang tu macam mana? Allah tu Maha pemurah, Allah tu Maha penyayang. Pemurah ni maksudnya pemurah ni dia ikhlas bagi. Bagi saja. Pemurah, kalau kita jadi pemurah, kita ni tak kedekut kan, bagi je, tak kisah. Orang tu nak balas ke, tak mau balas ke, tak kisah, kita bagi je. Lepas tu masuk penyayang ni, kita sayang. Maknanya orang yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Maknanya ada timbal balik. Maksud tak, kasih sayang. Contoh pemurah ni maknanya, katalah ustaz ni tak solat apa semua, kan, tapi Allah tetap pemurah, bagi hidup, bagi bernafas, bagi kekayaan, boleh makan. Tapi kalau yang penyayang ni pula, maknanya walaupun kita hidup miskin, contoh hidup miskin ke apa tak, tapi kita tak daripada Allah Ta'ala, kita tak tinggal solat, puasa, zakat apa semua, bersedekah, dan Allah sayang kita, walaupun kita dalam keadaan yang serba kekurangan ke, miskin ke, rumah tak besar, tapi hidup dalam tenang, malam tidur tenang, ada rahmat, nak buat kerja tenang, tak ada nak serabut kepala dan sebagainya. Okey, apakah pengajarannya daripada ayat yang kedua surah Fatihah? Berkasih sayang sesama makhluk. Makhluk ni macam ada haiwan, manusia, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Katalah kita ambil contoh anjing. Dalam Islam anjing ni najis mughalazah, haram. Tapi kasih sayang sama kita, jangan nak nampak anjing, oi anjing, bunuh dia, tidak baik. Ataupun kita nampak anjing tu macam terkial-kial, terjatuh dalam longkang, nak keluarkan selamatkan diri. Kita cuba selamatkan dia. Selamatkan anjing tersebut. Kita guna kayu ke, ataupun minta tolong kawan yang bukan Islam ke untuk tolong. Yang kedua, meraih pahala sebanyaknya. InsyaAllah kalau Allah tu Maha pemberi ganjaran. Misqala zarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan sebesar zarah pun pasti ada pahalanya. Niat sahaja nak buat baik, insya-Allah ada pahalanya. Allah tu Maha pemberi ganjaran. Yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah kandungannya surah Fatihah? Ikrar mentauhidkan Allah SWT. Ikrar ni pengakuan lah. Dan macam kita pagi-pagi dalam perhimpunan hari Senin, ikrar murid, bahawasanya kami pelajar-pelajar SK Berjaya akan berjanji, bertanggungjawab dan sebagainya. Itu ikrar lah. Ini ikrar kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah pengajarannya? Menunaikan solat. Kita berikrar nak menunaikan solat. Esok start mula hari ini, walaupun aku ni masih darjah 3, aku berazam supaya nak menunaikan solat dengan sebaik-baiknya. Walaupun mak ayah tak suruh, tapi saya tetap berazam nak cuba tunaikan solat, walaupun belum wajib lagi. Berlatih daripada kecil. Yang kedua, memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT. Kita mohon pertolongan hanya kepada Allah SWT. Nak lulus peperiksaan, mohon kepada Allah. Nak berjaya di dunia ke akhirat, berjaya di dunia, berjaya di akhirat pun mohon kepada Allah. Dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nak masuk hutan ke, nak berburu ke, mohon kepada Allah SWT. Okey, yang keempat, kalau jumpa hantu pun mohon pada Allah. Baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Allah, aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam. Yang keempat, doa diberikan hidayah dan berada di jalan diridai Allah SWT. Ia ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Isi kandungannya doa diberikan hidayah. Hidayah ni macam iman lah. Dan berada di jalan yang diridai oleh Allah, maksud Islam. Inna dina innallahi Islam. Kita tak nak pilih jalan lain, tak nak pilih agama selain akidah selain pada Islam. Dan kita doa kepada Allah supaya diberi pemahaman akidah yang benar. Apakah pengajarannya? Nak dapatkan hidayah,
nak berada di jalan yang apa, di jalan yang diredai oleh Allah, kita belajar agama, agama Islam lah. Kita belajar masuk kelas fardu ain, fardu kifayah. Kita belajar, dapat belajar paling tinggi sampai universiti pun lagi bagus. Okey. Yang kedua, bersahabat dengan rakan yang baik, berkawan dengan rakan-rakan yang baik. Kalau ada rakan yang tak baik, kita kawan jugalah, tapi hati-hati kan. Mau tahu kita sebab kita kuat, rakan yang tak baik tu pun dia pun ikut kita yang baik ni, insya-Allah. Seterusnya, apakah kepentingan mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah? Kita nak amalkan pengajaran surah Al-Fatihah ni, apa kepentingannya? Apa yang pentingnya? Ada 4 kat sini dalam buku teks pada muka surat 29. Yang pertama, mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Yang kedua, membentuk akidah yang kukuh, membentuk keimanan yang kuat. Maknanya kalau datang siapa-siapa nak menggugat akidah kita, insya-Allah kita boleh lawan lah. Kita boleh berdebat, berbahas dengan mereka. Yang ketiga, berusaha melipat gandakan amalan. Maknanya kita mohon pada Allah, berusaha melipat gandakan amalan. Yang keempat, akhlak mulia diamalkan. Akhlak mulia diamalkan maknanya kita buat baiklah. Buat baik sehabis mungkin, buat sehabis baik, kata pengangkap. Jadi itu saja tentang tajuk kefahaman surah Al-Fatihah. Jadi muka surat 26 ni, tengok balik surah Al-Fatihah ada 7 ayat. 7 ayat. Lepas tu muka surat seterusnya, muka surat 27, diterangkan apakah maksud surah Al-Fatihah. Kamu baca, kamu faham sikit-sikit, faham banyak, alhamdulillah. Lepas tu dalam muka surat 26 dijelaskan pengenalan secara ringkas tentang surah Al-Fatihah, surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Al-Fatihah tu maksud dia pembukaan, surah yang pertama sekali dalam Al-Quran. Selain daripada nama Al-Fatihah, surah ni ada nama lain, namanya Ummul Kitab. Lepas tu surah ni wajib baca 17 kali sehari semalam. Okey. Jadi lepas tu tentang pengajaran surah Al-Fatihah, ada kandungan surah Al-Fatihah dan ada pengajaran dia. Baca balik, kamu faham. Pasal ada kepentingan mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi Ustaz harap kamu murid-murid tahun 3 SK Berjaya ni dapat faham sikit. Alhamdulillah, faham banyak. Lagi alhamdulillah. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.